Nah. Kan orang tu lukis tanah air api angin, tanah air api angin. Tanah air api angin tu jadi apa kepada kita? Apakah bersangkut dengan sifat-sifat tanah air api angin tu? Apakah bersangkut dengan sifat manusia? Cukuplah 1 kit. Cukup 1 kit dah boleh mula dah. Dah boleh mula dah. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kena pakai cermin mata sikit. Kita turun sikit saya turun sikit. Nampak? Saya baca saya baca. Ni sudah ni. Aduh. Baik. Terima kasih bagilah Nasrul Hari ni kita nak cerita pasal tanah air api angin. Baca malam-malam ni kena pakai spek. Saya okey dah Ustaz. Saya okey dah. Ada? Cahaya okey. Cahaya okey nampak. Pasal silau mata. Tajuk dia tanah air api angin. Apakah tanah air api angin? Yang ada pada manusia, macam mana pentingnya benda tu untuk kita orang tua-tua dulu nak tilik tentang tanah air api angin dengan sifat manusia. InsyaAllah ya. Baik, terima kasih gila. Kita tengok saya baca kitab ni tuan-tuan. Tuan dengar dah. Dengar dia dulu. Saya baca nanti, tapi saya tak hurai. Saya baca ya. Saya baca bersangkut dengan dia, saya akan hurai. Tak bersangkut dengan dia, saya tak akan hurai. Kalau saya nak hurai benda ni, saya rasa tak habis. Pasal benda ni dia dah jadi macam dia lebih kepada ilmu tasawuf. Dia lebih kepada tasawuf. Jadi saya tak letak pada sebab saya tak mengajar tentang tasawuf. Saya cuma nak bercerita saja. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ini kejadian anak manusia. Dia soal. Di sini dia kata, dia soal di sini. Nampak? Nampak apa? Nampak? Cuba tengok macam. Sini saya lindung macam ni. Boleh. Okey dah, jangan nampak Boleh nampak tulisan. Boleh nampak tulisan? Tapi tak boleh baca sebab dia sekali tak? Dia jauh kan. Sekali okey, dah apalah. Dia soal sini, dia soal. Dan mana asal kejadian anak Adam? Dia tanya sini. Ni soal. Dia soal. Dan mana asal kejadian anak Adam? Asal kejadian anak Adam. Jadi kalau kita nak bercerita asal kejadian anak Adam, mestilah dicerita daripada air mani. Anak Adam ni daripada air mani. Dan air mani tadi pula tu daripada darah. Dan darah itu pula tu jadi daripada tumbuh-tumbuh hasil-hasil daripada tumbuh-tumbuhan. Masa hasil-hasil tumbuhan tadi tu dia akan menjadi darah. Daripada darah tadi dia akan diwadi mani maknikam. Dan jadi jatuh titik dari air mani. Dan air mani tadi tu kan, dia masuk ke dalam rahim ibu. Dan rahim ibu tu dia kandung dah 19-10 hari. Maka lahirlah anak. Maka lahirlah anak. Tapi itu kalau kita nak cerita tentang kejadian-kejadian macam tu. Tapi hari ni, pada malam ni saya nak bercerita tentang tanah air api angin. Tentang tanah air api angin yang mana asal kejadian yang ada pada anak Adam. Tuan-tuan boleh faham? Saya ulang balik lah. Boleh. Dengar lah. Mana? Dan mana lajak? Okey. Dan mana awal asal kejadian anak Adam? Dia jawab, Adapun awal asal kejadian anak Adam iaitu daripada unsur yang 4 perkara. Dia kata di sini adapun awal asal usul kejadian anak Adam tu, dia kata ada 4 perkara. Ada 4 perkara. Yang pertama, dia kata tanah. Yang kedua, dia kata air. Yang ketiga, dia kata angin. Dan yang keempat, dia kata api. Tengok tak? Adapun awal asal kejadian itu dia ada 4 unsur. Dia kata tanah, air, api, angin. Jadi kita tengok. Dia tanya soalan tadi, mana awal asal kejadian Adam? Jadi dia jawab awal asal kejadian Adam itu ada tanah, air, api, angin.
Tapi kita tengok. Ingat tuan-tuan, saya cerita siap, saya tak hurai benda ni dalam bentuk tasawuf. Terima kasih banyak, terima kasih. Sebab bila bentuk tasawuf, saya tak boleh hurai dia bentuk tasawuf. Sebab apa? Bukan semua ahli dia untuk menghuraikan yang boleh dengar kitab ni. Kitab ni hanya ahli-ahli dia saja yang boleh berbincang dan bercerita, bermuzakarah. Tapi itu bila bukan ahli, saya tak hurai. Cuma saya sangkut dengan kejadian tanah, air, api, angin. Benda tu, tanah, air, api, angin tu, jadi apa pada anak Adam? Terima kasih bagi love. Jadi, saya cuma nak ambil benda tadi, tanah, air, api, angin tu, benda yang saya sebut tu, jadi apa? Di mana letak tanah, air, api, angin tu dalam tubuh badan anak Adam? Ni orang-orang tua-tua dulu, dia mengaji kitab ni. Tapi, dia, dia cerita untuk ahli-ahli dia. Jadi, saya di sini, saya tak huraikan tentang yang berat-berat. Saya nak cuma cerita yang bersangkut dengan tanah, air, api, angin. Yang tak bersangkut dengan tanah, air, api, angin, saya tak cerita. Sebab, dia ilmu tasawuf, dia mana, dia lebih ke dalam. Jadi, tak usah kita cerita bab tu. Sebab nanti, dia akan menjadi fitnah. Boleh tu? Baik, kita sambung lagi. Kena pakai spek. Sebab apa? Saya gelap. Dia pula tak ada titik. Dia tak ada titik, dia kena baca macam tu. Okey, sambung balik. Dia tanah. Mana dia? Okey. Yang ketiga, angin, dan yang keempat itu air. Dia soal. Adapun tanah itu jadi apa? Dia tengok, tanya. Adapun tanah tu jadi apa pada Adam? Tanah tu jadi apa pada Adam? Kan? Adapun tanah itu jadi daripada apa? Adapun tanah itu jadi daripada api. Cuba tengok. Adapun tanah itu jadi daripada apa? Dan air itu jadi daripada apa? Dan angin itu jadi daripada apa? Dan api itu jadi daripada apa? Angkat pula. Kena angkat pula. Okey. Dia tanya sini. Tanah tu jadi daripada apa? Kan? Tanah tu jadi daripada apa? Kan? Air itu jadi daripada apa? Angin itu jadi daripada apa? Dan api itu jadi daripada apa? Ni nak cerita anak Adam ni. Yang ada unsur-unsur ni yang ada pada kita. Ingat tak? Boleh faham tak? Ingat, saya bukan mengajak nak saya cerita nak. Ingat, saya tak mengajak, saya cerita. Mengajak kena jumpa guru. Saya cuma nak sabitkan dengan tanah, air, api, angin tu. Boleh tak? Baik, kita sambung lagi. Adapun, cuba tengok dia. Adapun tanah itu daripada air. Maksudnya, sebelum Allah Ta'ala ni jadikan tanah, Allah jadikan air dulu. Bila ada air, baru Allah jadikan tanah. Maksudnya, air itu lebih awal daripada tanah. Tanah takkan wujud kalau tidak ada air. Tanah takkan wujud kalau tidak ada air. Adapun tanah itu daripada air. Jadi, kita kena faham. Adapun tanah itu daripada air. Iaitu jadi daripada apa? Kemudian air itu pula jadi daripada apa? Tanah daripada air. Air itu daripada apa? Dan air itu jadi daripada Dengar. Adapun tanah itu daripada air, iaitu jadi daripada apa? Dan api itu jadi daripada apa? Tanah tu daripada air. Jadi kemudian dia tanya lagi, air itu jadi daripada apa? Dan api itu jadi daripada apa? Dia jawab. Adapun tanah itu daripada air, dan air itu daripada angin, dan angin itu daripada api. Jelas ni. Tanah ni dia jadi daripada air. Sebelum Allah Ta'ala di tanah jadi daripada air, dan air itu pula kan, dia jadi daripada air, daripada angin. Dan angin itulah jadi daripada api. Maksudnya Allah jadikan api dulu. Daripada api itu dia akan keluarkan wap angin. Angin tadi bertakun di awan, jadi awan. Di awan tu dia jatuh jadi air. Dia air bila jatuh ke bawah jadi tanah. Daripada api jadi angin. Dia terbang ke atas. Daripada angin tadi dia buat tadi dia turun, jadi di titik hujan jatuh ke bawah, dan jatuh ke bawah jadi pada tanah. Boleh tak?
Faham tak? Faham? Lagi lah tak sedap. Lah cerita ni. Api daripada apa? Tu saya kita cahaya di tempat unsur ni je. Tu saya cerita pada api. Cahaya daripada dia cerita 4 unsur ni. Kita jangan usik hal lain. Jangan usik pasal api pada apa. Dia usik 4 ni je. Kita cerita 4 perkara ni je. Tu saya cerita api tu dia daripada apa pula. Kita cerita tanah, air, api, angin. Jangan usik hal lain. Tak pergi pecah, dia rosak. Nak bagi faham ni dulu. Celah ni dulu, faham ni dulu. Maksudnya, sebelum Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala didirikan api dulu. Daripada api tu, kan, bila dia panas, dia jadi hawa. Hawa tu angin. Hawa tadi tu, kan, dia akan bertakung, dia akan jadi air. Air akan jadi jatuh lama-lama. Air tu akan berkukan jadi tanah. Jangan cerita baik lagi. Kalau dia cerita ni, api tu jadi pada apa pula, tu pecah dah, dia pergi kat lain dah. Cukup 4 perkara ni lah. Boleh? Faham dah? Sebab nak pergi jauh lagi ni. Sebab apa nak pergi tentang ni? Nak pergi tentang sifat manusia. Kan kita cerita tanah, air, api, angin. Nak pergi kepada sifat manusia. Baik, kita baca lagi. Boleh dah? Ya, nak pergi kepada sifat manusia. Sebab tu saya kata dah, kita tak boleh nak apa ni? Saya tak mahu, tak boleh nak ke pelencong kat lain. Cukup tanah, air, api, angin. Lepas tu, api tu dia lepas, jangan kacau. Hak tu tak kacau. Sebab apa kita nak cerita benda ni? Sebab sifat ni. Tengok. Kita sambung lagi, nak? Baik. Jawab. Jadi daripada apa? Okey. Dia, di sini dia jawab. Cuba tengok saya jawab. Adapun tanah itu daripada air, dan air itu daripada angin, dan angin itu daripada api, dan api itu daripada rahsia Muhammad. Cuba tengok yang tadi api itu daripada rahsia Muhammad. Dia jawab. Saya tak mau cerita, tapi dia tulis sini. Api itu daripada rahsia Muhammad. Ni Wahabi tak suka ni. Wahabi dengar ni pecah kepala. Wahabi ingat pecah kepala. Dengar tadi ada yang tanya tadi, saya tak mau cerita tapi dia kata, adapun tanah itu daripada air, dan air itu daripada angin, dan angin itu daripada api, dan api itu daripada rahsia Muhammad. Saya baca baik. Saya bukan nak mengajak. Saya cuma nak cerita, nak sabit benda ni dengan kejadian rahsia yang tanah, air, api, angin yang ada dalam tubuh kita. Ini cerita orang tua, bahasa orang tua. Dia soal lagi. Dia jauhi Baik. Soal lagi. Dan tanah itu tanah yang mana? Dan air itu air yang mana? Dan angin itu angin yang mana? Dan api itu api yang mana? Bukan tajuk mulut, bukan tajuk mulut. Bukan tajuk mulut, ni kita lama. Ni kita lama Baik, ingat, sambung. Dan tanah itu tanah yang mana? Dan air itu air yang mana? Dan angin itu angin yang mana? Dan api itu api yang mana? Dengar. Saya yang tu insya-Allah kita akan cerita dah. Tapi bila masuk ke bab tasawuf, saya tak cerita. Dia tanya. Tanah tu tanah mana? Air tu air yang mana? Angin tu angin yang mana? Api tu api yang mana? Baik. Jadi dia jawab macam ni. Adapun tanah itu menjadi badan Muhammad. Tapi ingat, ini saya baca saja Ini saja baca saja. Saya tak uraian Pak Wahabi mah dikira semua dia nak dengar nak dalil. Semaga tak kepala dia buta dalil tak dalil. Sebab tu ilmu depa tak menjadi. Orang ilmu menjadi ni lepas dia faham benda-benda macam ni, dia faham benda-benda macam ni, ilmu dia menjadi. Dia nak minta apa pendapat. Sebab apa dia tahu rahsia ni. Dengar Adapun tanah itu badan Muhammad. Adapun air itu cahaya nur Muhammad. Adapun angin itu nafas Muhammad. Adapun api itu nazir Muhammad. Ni saya tak hurai. Ni hurai tak habis. Sebab apa yang ni hurai? Dia masuk pada tasawuf. Bila masuk pada tasawuf ke dalam,
maka waktu tu huraian dia terlalu detail, terlalu halus. Kan? Sebab apa yang tu yang saya tak urai, saya cuma baca sepintas lalu saja. Jadi tanah tu bersangkut dengan, pertama sekali saya kata yang tadi saya ulang balik. Adapun tanah itu jadi badan pada Muhammad, adapun air itu menjadi cahaya Nur Muhammad, adapun angin itu menjadi nafas Muhammad, adapun api itu menjadi nazar Muhammad. Baik. Yang tu saya baca sepintas lalu saja. Cara yang bersangkut dengan tanah, air, api, angin saja. Baik. Dan tanah itu jadi pada apa? Baik, dan tanah itu jadi apa? Dan air itu jadi apa? Dan angin itu jadi apa? Dan api itu jadi apa? Tanah tu jadi apa? Air itu jadi apa? Angin itu jadi apa? Api itu jadi apa? Jawab macam ni. Adapun tanah itu menjadi daging. Dengar nah? Ni saya nak masuk balik dengan ilmu yang kita cerita tanah, air, api, angin. Adapun tanah itu jadi daging ni. Tanah ni jadi daging kita. Sebab tu orang berubat patah, dia akan cerita benda tanah jadi daging. Tanah menjadi daging. Adapun tanah itu jadi daging. Dan air itu menjadi tulang. Air ni pula jadi tulang. Tanah jadi daging, air jadi tulang kita. Air ni jadi tulang kita. Tanah ni jadi daging kita. Faham tak? Air tu jadi tulang pada kita. Air tulang pada kita. Okey. Dan angin itu jadi urat. Angin ni jadi urat. Angin jadi urat. Sebab tu orang urat angin, orang urat. Angin jadi urat. Angin jadi urat. Dan angin itu jadi urat. Dan api itu menjadi darah. Api tadi menjadi darah. Urat jadi darah. Dah urat tu dia kata sini. Tak boleh ni lah. Tanah ni jadi daging kita. Air tadi tu, air lah, jadi tulang kita. Angin tu jadi urat. Api tu menjadi darah. Semua empat sifat ni duduk dalam badan kita. Tanah, air, api, angin duduk dalam badan kita. Tuan-tuan pernah dengar ni? Cikgu kepala tu. Dengar? Ni kitab lama lah. Kitab lama ni kena ada orang mengajar sedap. Orang tak mengajar tak sedap. Terima kasih bagi gila. Kitab lama ni kena ada orang mengajar. Sedap. Tak mengajar tak sedap. Jadi puak-puak W tak dibaca kitab ni. Puak-puak W kalau baca kitab ni jadi BNW. Puak-puak W tak boleh baca kitab ni. Kalau dia baca terus jadi BNW. Laju ya. Terima kasih gila. Okey. Saya nak sebut tanah, air, api, angin, sifat yang ada dalam kita. 4 unsur tubuh manusia yang mesti kita pelajari. Terima kasih bagi gila, terima kasih banyak-banyak. 4 unsur yang ada dalam tubuh manusia yang wajib kita pelajari, tanah, air, api, angin. Dan unsur-unsur tadi tu menjadi daging pada kita, unsur-unsur tadi menjadi tulang kepada kita, dan unsur-unsur tadi menjadi urat kepada kita, dan unsur-unsur tadi menjadi darah kepada kita. Jadi dalam unsur tubuh badan manusia ni, sebenarnya unsur-unsur tadi dia melengkapi tubuh manusia. Apabila kurang satu daripada unsur tadi tu, maka tidak sempurna kejadian manusia. Boleh faham? Apabila unsur yang sebut tadi tu, tanah, air, api, angin tu kurang pada tubuh manusia, menjadi tidak sempurna pada badan manusia. Jadi kita tengok pertama, amarah. Amarah, marah. Unsurnya api. Faham? Terima kasih bagi gila betul. Amarah, unsurnya api. Kan? Suka meracau, suka merapu, unsurnya angin. Kan? Cita-cita, angan-angan, unsurnya air. Sabar. Sabar.
Orang kata kita sabar. Unsurnya ialah tanah. Faham tak? Amarah, unsurnya api. Orang marah tu unsurnya api. Aku naik darah, unsurnya api. Terima kasih lagi bunga lain. Suka meracau, suka merapu, suka bercerita, unsurnya angin. Suka kabarkan cerita-cerita, unsurnya angin. Cita-cita, maksudnya cita-cita ni dia berangan-angan, dia sentiasa bersabar, mengharap, bersabar, unsurnya air. Cita-cita unsurnya air. Sabar tu unsurnya tanah. Boleh? Boleh tak? Sabar tanah. Orang tersebut macam cita avatar ni, dia memang dia tak mengaji tasawuf ni. Dia tak pernah belajar langsung tentang tanah, air, api, angin. Dia tak ada sifat tu. Arti kata ni sotong ni. Apa nama dia? Arik. Ni sotong Arik ni. Dia tak belajar ni. Dia tak ada unsur ingat macam cita avatar. Tapi tak pasal kata banyak dia lah. Jadi, baik. Ingat Jadi, untuk kita menjelidiki lebih lanjut agar kita dapat buktikan secara objektif kepada manusia, jadi kita harus melihat 4 perkara yang ada pada tubuh badan kita ni. Jadi ingat, untuk kita nak menjelidiki, mendalami lebih lanjut yang dapat kita buktikan secara objektif ni, jadi yang objektif yang ada pada manusia ni, kita kena lihat 4 perkara ni yang ada pada manusia. Apa dia? Pertama, kita tengok dulu telinga. Saya tunjuk dulu tuan-tuan, dengar tuan. Orang tak cerita dalam tentang ni, saya cerita tak apa. Orang tak suka dengar tak apa. Orang suka dengar, ambil faham baik-baik. Sebab orang yang belajar ilmu ni, maka orang ni akan menjadi orang yang sabar, orang yang faham. Telinga. Telinga ni unsur dia apa? Saya tanya tuan-tuan. Telinga tebal, tak kisahlah. Telinga ni unsur dia apa? Jawab dulu. Terima kasih bagi love. Telinga ni unsur dia apa? Cerita 4 perkara ni. Tak. Angin, tulis angin. Angin. Saya dengar. Angin, air. Angin, air. Angin usul. Saya dengar angin. Saya tengok, saya baca. Api. Ya, betul. Telinga ni unsur dia api. Tuan-tuan, kalau dengar khabar tak baik, panas tak panas? Telinga ni unsur dia api. Tapi kita cerita. Faham dulu. Nanti cerita kenapa telinga ni unsur dia api. Kita pegang baik-baik. Saya tanya dulu. Saya tanya tuan-tuan dengar baik-baik. Kemudian tu, mata. Mata ni unsur dia apa? Terima kasih bagi love tu. Mata unsur dia apa? Mata. Unsur apa? Telinga unsur dia api. Air, betul. Mata unsurnya air. Hidung unsur apa? Hidung. Angin. Hidung unsurnya angin. Betul. Mulut unsur apa? Ni muka saya ambil di muka tu. Saya ambil kat muka orang. Nak bagi orang faham, saya ambil kat wajah manusia tu. Saya ambil kat muka. Nak cerita tanah, air, api, angin, nak bagi orang faham dulu, saya tak cari jauh. Saya tak mau kutip jauh. Saya ambil kat muka tu. Mulut unsur apa? Mulut unsurnya tanah. Mari kita lihat. Pasal apa kata telinga unsurnya api? Dengar tuan. Pasal apa orang kata telinga unsurnya api? Yang pertama, kita dengar. Kenapa telinga unsurnya api? Telinga ni, telinga. Pertama mari lihat telinga. Telinga unsurnya api kerana manusia akan merasa tersinggung perasaannya. Jikalau ia dicela dan dimaki dengan sindiran, marah. Jika sindiran itu kata-kata hasutan, menyakitkan hati. Nampak? Dia akan rasa marah. Sebab apa? Marah tu sifatnya api. Bila dengar orang cerita lagu ni saja, dia rasa marah. Sifatnya api. Sebab tu orang yang mana yang cerita yang bukan-bukan, kita tahu sifatnya api, kita kena banyak-banyak beristighfar. Kerana khabaran yang berlaku, yang kita dengar telinga, unsur dia api. Jadi kita kena banyak buat pertimbangan. Jangan suka-suka hati melatah. Boleh? Faham tak?
Baik. Dengar. Sekiranya sebaliknya orang ni yang lembut hati. Orang yang lembut hati. Dia kurang amarah, dia lembut hati, dia ni kurang marah. Dia kurang marah. Jikalau dengar kata-kata baik, kata-kata sopan, kata-kata yang rendah diri, kan? Sikat api tadi akan terpadam bila disiram dengan air. Tuan-tuan dengar. Orang yang mana yang saya kata tadi orang yang mana yang hati dia lembut. Hati dia lembut. Jadi bila hati dia lembut, dia kurang marah. Jikalau orang ni dia dengar kata terima kasih banyak-banyak kan, kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang rendah diri, maka sikat api tadi akan terpadam bila disiram dengan air. Jadi kita nak tahu macam mana sifatnya air, iaitu mata. Baik, kedua mata. Mata kita ni, saya cerita tentang ni, saya mau cerita tentang lain lah. Tak usah cerita tentang lain. Cerita tentang lain. Oh, ada itik. Terima kasih ada itik. Aduh, malah kita sebelah itik lagi. Terima kasih bagi itik tu. Saya tak dapat itik tu. Pakai itik kan kita. Malam ni kalau makan itik ya. Itik tu uyu. Okey, kedua. Dia cakap, pakai cermin mata handsome saya. Baru tahu saya handsome pakai cermin mata. Tidak, saya tak. Topi lagi. Auzubillah, ada topi. Terima kasih bagi lalah hati lah. Terima kasih banyak-banyak Aduh. Terima kasih bagi mawar. Terima kasih banyak-banyak. Sambung. Tuan-tuan bagi lagi tak nak cerita. Baik, yang kedua, unsur dia mata. Mata ni tuan, ni mata. Mata ni berunsur air. Sesungguhnya air adalah sifatnya adil. Tuan-tuan, air itu sifatnya adil. Mata ni unsurnya air. Dan air itu sifatnya adil. Tak usah cerita mancing lagi. Kita cerita tanah air api angin dulu. Boleh? Ada tanya sifat mancing. Mancing. Tahu saya mancing. Baik. Mata ni unsur dia air. Dan air itu sifatnya adil. Air selalunya manusia ni dia jadikan sebagai tali pengukur. Bukan tali pengukur, bagaimana? Pengukur atau ukuran. Air ni, contohnya kalau kita nak buat rumah, kita akan timbang air dengan pakai paip betul tak? Pakai paip air tu, kan? Paip air yang mana yang luksina tu, kita akan masuk air, kita akan tanda. Nak tengok yang sama tinggi. Walaupun tiang tu jauh, kita dapat ukuran yang tepat. Sebab apa? Sifatnya air, pengukurnya yang sama. Sebab tu air, lepas tu kita tengok contohnya tukang kayu. Tukang kayu ni tak kira tukang kayu ke tukang batu bata ke, dia nak buat rumah, dia nak dirikan rumah. Bila nak dirikan rumah, dia akan gunakan water pass. Water pass timbang air, water pass tu. Dia akan gunakan water pass, nak tentukan ukuran, mendatarkan, mengiringkan, dia akan gunakan water pass. Sebab apa guna air? Sebab air itu ialah sifatnya adil. Boleh tuan-tuan faham? Air itu sifatnya adil. Jadi saya rasa tuan-tuan, kita kena tolong ambil tahu lah. Sebab malam ni saya lembut sikit lah kan. Jadi sebab tu saya kata kita nak tengok sifat mata. Kenapa sifat mata tu dikatakan adil? Sebab tu kita orang yang mana tukang rumah ni, kalau nak buat ukuran, dia akan gunakan water pass. Nak tengok water pass tu sama ada mengiring ke apa ke, jadi ukuran tepat sama. Jadi kerana itulah, melihat sinar mata seorang itu, kita dapat melihat orang tu benci ke ataupun orang suka kita. Dengan sinar mata orang tu, kita dapat melihat sama orang tu suka kita ke ataupun orang tu benci kat kita. Tu mata. Mata ni sifatnya air. Ni ilmu orang tua, tuan-tuan. Tak ada orang nak ajak, saya ajak tak apa. Saya petua orang tua ni, kalau tak ada orang nak ajak, saya ajak. Kan? Saya ajak. Tak apa, tak usah hati. Bila saya buat live, saya akan cerita ilmu orang tua. Yang mana orang tak suka, tak apa, keluar. Saya tak masalah pun. Kalau rasa benda ni tak betul, tak payah dengar. Saya bukan kata dia hadis pun. Saya cuma bercerita. Cuma cerita. Boleh? Sebab tu kita kata,
sinar mata seorang tu kita dapat melihat dan dapat menilai sama ada orang tu suka kita tak, ada orang benci kita. Terima kasih bagilah, terima kasih banyak-banyak. Bagi bunga, bagi gift kat saya tu lah. Terima kasih ponon. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak lah. Baik nah. Baik. Terima kasih lagi bagilah saya. Ada mahkota lah tu. Ish. Alamak, mati. Pakai tak cakap aku. Orang bagilah semua. Tak mati. Mana sempat nak cakap. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih dua lagi. Bagi lagi. Saya melawak, tak melawak. Saya sebenarnya happy tau, suka melawak. Kalau orang kenal saya ni, orang nampak muka garang tapi hati penuh taman. Muka saya garang, hati penuh taman. Sebab tu saya suka tolong. Tengok muka tu Allah, na'udzubillah garang. Terima kasih bagi love. Terima kasih. Okey. Jangan bagi love, saya nak cerita. Terima kasih banyak. Saya nak cerita lu. Saya nak cerita lagi. Terima kasih bagi love. Sebab tu kita tengok kalau kita tengok satu-satu pergaduhan, pergaduhan ke perkahwinan ke pertikahan, satu-satu laporan yang tak dapat dibuktikan begitu saja sebelum dapat dibuktikan dengan mata. Maksudnya satu-satu pergaduhan berlaku, orang report apa semua tu, polis akan panggil. Sebab apa? Panggil dua-dua. Sebab apa? Orang yang menyaksikan untuk menghakimkan tadi, yang mana yang tengok saja yang boleh saksi. Kalau tak tengok tak boleh saksi. Sebab tu mata tu adil. Hakim itu dia duduk atas sifat mata. Siapa-siapa yang menjadi hakim, dia duduk atas sifat mata. Sebab tu saya kata tadi dah. Kalau kita lihat pada sifat mata, mengapakah mata itu jadi mengapa perlu kita saksikan dengan mata? Kerana mata itu unsurnya air. Terima kasih bagi love. Mata itu unsurnya air, sebab mata itu terima kasih bagi love tu terima kasih. Hakim kena sikat mata, dia kena tengok, dia kena timbang sama rata. Berdosa kalau kata dia tak tengok, terima kasih bagi love. Dia tengok tapi dia menipu. Itu berdosa. Sebab mata sifatnya terima kasih banyak bagi love. Ni terima kasih Sifat-sifat yang saya sebut ni yang ada pada tanah yang api angin. Terima kasih bagi love tu Alim. Masih Alim. Selim bagi bunga, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Saya sebut semua terima kasih. Baik. Habis tak angin. Habis tak mata Kerana mata tu sifatnya air. Yang kedua, yang ketiga. Terima kasih bagi love. Kita tengok atas sifatnya hidung. Terima kasih. Saya bila orang bagi love, saya kata terima kasih. Terima kasih bagi bunga, bagi bumi ke apa benda tu kan. Saya, mata ni. Terima kasih terima kasih superior. Perto. Okey, kita ambil sifat ketiga. Pakat bagi tu bila saya nak habis. Terus bagi saya baca tu. Okey, terima kasih love. Okey. Bagi love terima kasih. Tapi saya sambung cerita saya sebab saya kalau tak ucap terima kasih, saya rasa tak menghormati. Allah mak terima kasih bagi happy birthday tu. Bukan saya terpaksa ucap terima kasih sebab orang tu saya menghargai, terima kasih tu je. Baik. Kita ambil sifat ketiga. Tuan-tuan Baik. Ada kereta. Alamak. Kereta sport pergi melancong. Alamak. Biar mereka. Okey, sifat ketiga. Hidung. Ni saya ambil tak muka. Saya tak ambil tak kaki tangan lagi. Saya ambil tak muka dulu. Saya ambil tak muka dulu. Hidung ni berunsurkan angin. Tuan-tuan dengar, hidung ni berunsurkan angin. Sesungguhnya hidung ni ada alat penciuman. Terima kasih bagi love. Alat hidung ni ibaratnya alat hidung ni sebenarnya alat sebagai petunjuk. Adanya bau-bauan. Hidung ni alat petunjuk menandakan ada bau-bauan. Dengan adanya hidung manusia ni, jadi manusia dapat mengetahui, terima kasih bagi love, terima kasih. Jadi dengan adanya hidung manusia ni, manusia dapat mengetahui bahawanya ada wangi, ada bau busuk, ada bau hancing, ada bau hanyir dan sebagainya kerana ada hidung. Ada tak siapa-siapa yang tak ada hidung depan saya ni? Ya, cerita ni saya cerita pasal muka dulu, cerita pasal badan, muka pun tak lepas, cerita pasal badan apa lagi? Ada orang tanya saya, terima kasih bagi love. Nak cerita pasal badan, cerita muka pun tak habis lagi jawab. Jadi udara. Sebab apa angin? Sebab apa hidung angin? Udara ada sebahagian daripada angin. Jadi udara ni dia tak bergerak. Udara takkan bergerak. Udara tak bergerak tuan-tuan. Yang bergerakkan sesuatu bauan ni ialah angin. Jadi udara ni dia tak dapat sebarkan bau-bauan ni melainkan angin. Jadi menyebarkan bau-bauan ni akan dihidup oleh hidung, bergerak udara ni disebabkan angin. Kerana itulah sifat hidung, unsurnya dipersifatkan dengan unsur angin. Tuan-tuan faham tak?
Boleh faham tuan-tuan? Alhamdulillah. Faham okey. Baik. Kita ambil sifat atas. Sifat mulut. Biar. Ni sifat mulut. Faham tak? Alhamdulillah. Tak. Yang ni tanah air api angin. Saya nak cerita ni luas. Jadi saya nak cerita tanah air api angin. Yang ada pada kita ni, daging kita ni daripada tanah. Tulang kita ni daripada air. Urat kita ni daripada angin. Darah kita ni daripada daripada api. Unsur-unsur yang sebut ni semuanya nafas tu angin lah tu. Sifat gigi tu tulang. Yang tanya gigi tu apa? Gigi kan tulang. Nami, gigi tu sifat ni tulang. Tahu? Sebab tu tulang ni, kita kalau tulang, kalau kita ada sembahyang sentuh perempuan, bini kita kalau ada sembahyang, kalau tulang sentuh tak batal. Kuku tu tak batal sebab ni tulang. Gigi pun tulang sebab tu tak batal ilmu tu. Boleh? Baik. Kita ambil ni. Sifatnya mulut. Boleh tak? Dah faham tadi? Faham tadi? Baiklah, kita ambil lah. Faham tak? Alhamdulillah. Mulut lah. Mulut ni sifat dengan tanah. Alhamdulillah. Dengar. Mulut itu sifat dia dengan tanah. Kenapa mulut tu sifat dengan tanah? Mulut itu sama sifat dengan tanah kerana mulut ni dia akan menerima saja apa yang datang. Dia takkan tolak. Tuan-tuan makan apa boleh terima. Dia tak tolak. Dia tolak. Dia terima semua. Yang tolak tu hati kita ya. Tapi kalau orang yang tak ada perasaan, dia terima semua. Tu sifatnya mulut. Habis masuk dia makan. Makan sifatnya mulut. Tu sifat. Sebab apa? Sifat dia tanah. Jadi cuba kita perhatikan tiap-tiap makhluk yang meninggal dunia ataupun yang mati. Tak kisahlah manusia ke, binatang ke, daun kayu kayan ke, batu bata ke, yang jatuh, yang terpendam dalam tanah. Bila jatuh dalam tanah, akhirnya apa berlaku? Dia akan hancur. Hancur selama-lamanya menjadi tanah. Kenapa? Sebab tu mulut ni kalau kita terima kasih bagi sebab tu mulut bila dia makan apa benda pun masuk dalam perut semua hancur. Sebab mulut tu sifat dia tanah. Sebab tu mulut ni bahaya tuan-tuan. Sebab terima kasih bagi Allah banyak-banyak. Semua mulut tu sifat tanah. Kerana itulah mulut itu cukup bahaya. Sifat mulut ni bila dia buka saja dari pagi sampai malam, sampai nak masuk tidur, kan? Berapa banyak benda tu yang masuk dalam mulut kita. Cuba kita tengok. Terima kasih bagi Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak. Kan? Daripada pagi, terima kasih bagi Allah, terima kasih banyak-banyak. Nak cakap tak sempat. Sifat mulut tadi, bila dia buka mata daripada pagi sampai ke malam sehinggalah masuk kita tidur, berapa banyak benda yang masuk dalam mulut kita. Ini membuktikan mulut tu sifat dia tanah. Sebab, faham tak tuan-tuan? Sebab usul tadi menjadikan pelengkap pada manusia. Jadi kita ketahui tanah ni kalau kita bercucuk tanam, dia akan tumbuh padi. Tapi kalau kita tanam padi, kalau kita tak jaga, dia akan tumbuhnya lalang. Begitulah mulut manusia ni. Kalau mulut manusia ni, dia cakap benda yang baik, dia buat yang baik, dia tanam, maksudnya tanam dalam mulut. Sebab mulut tanah ni tempat bercucuk tanam. Mulut ni, bila dia cakap benda yang baik, dia bercerita benda yang baik, dia berzikir, dia apa semuanya, benda yang baik, maka tumbuhnya ialah pahala. Tapi kalau dia mengupat, dia mengkeji, dia menghina, dia mengata, tumbuhnya neraka. Iaitu dia kata lalang. Maka tumbuhnya neraka. Itulah sifatnya mulut. Jadi, kita kena faham. Mulut manusia yang kena jaga. Kadang mulut manusia inilah yang menyebarkan kebaikan. Dan mulut manusia lah juga yang menyebarkan keburukan. Kerana mulut manusia lah rumah tangga bercerai-berai. Kerana mulut manusia lah kita bergaduh adik-beradik. Kerana mulut manusia segala-galanya berlaku. Kadang sifat tanah tu dia merosakkan, dan sifat tanah tadi dia menghidupkan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang elok. Dan sifat manusia tadilah yang merosakkan tumbuh-tumbuhan. Sifat tanah tadi tu. Sebab tu dia kata mulut kena jaga. Sebab mulut ni dia menerima apa sahaja. Dia akan bercakap apa sahaja dia boleh cakap. Dia tak pedulilah. Kalau dosa ke pahala ke dia tanam, itu dia tanam.
Dia tanam tu, kalau dia tanam benda yang baik, sifat tanah tadi, dia akan tumbuhlah benda yang baik. Kalau dia tanam yang benda yang kotor, yang jahat, yang buruk, maka dia tumbuhlah benda yang tak elok. Itulah sifat mulut. Nah, boleh faham tak ni? Ni kita mengaji sifat tanah dan api angin tu. Kan? Boleh tak? Jadi, terima kasih bagilah, terima kasih banyak-banyak. Unsur-unsur yang saya sebut tadi tu adalah unsur-unsur 4, yang mana unsur-unsur tu ada dalam tubuh badan manusia. Nah? Boleh? Terima kasih bagilah. Okey. Terima kasih banyak. Okey, habislah. Jadi okey. Saya boleh baca ni. Okey dah? Alhamdulillah. Jadi, ingat tuan-tuan, apa yang saya sebut tadi, unsur-unsur yang sebut tu, saya harap tuan-tuan, kan? Iaitu telinga, unsur dia api. Saya ulang lagi nak. Mata, unsurnya air. Hidung, unsurnya angin. Mulut, unsurnya tanah. Jaga empat-empat perkara ni. Nak jadi orang Melayu, nak jadi orang Melayu yang hebat, kita kena jaga empat perkara ni. Dengar, nak menuntut ilmu kebatinan Melayu, ilmu kebatinan tak ikhlas, ilmu Islam ke ilmu apa, dia jaga kebatinan ni. Jaga benda ni. Kalau kita tak jaga benda ni, ilmu apa kita tutup tak jadi. Sebab tu kita nak jaga. Berkatnya doa kita ni kerana kita jaga empat perkara ni. Tanah yang apa yang ayah ada muka kita ni, kita jaga empat perkara ni. Doa kita berkat. Sebab tu lah nak berubat orang kan, nak dituk bomoh kan, nak tidak apa kan, diperawat ke apa kan. Jaga empat perkara ni. Sebab empat perkara ni kalau kita tak jaga, habis semua. Semua sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, alhamdulillah. Baik. Okey. Kita letak, kita ambil tanah dulu. Kita stop Ustaz. Tanah yang api angin. Saya nak masuk yang tanya pasal batuk tadi. Sikit kesian juga. Kesian juga dah. Orang nak tanya-tanya, saya tak cerita langsung pasal batuk lah apa semua. Saya masuk sikit. Sidung pun nanti saya cerita sikit. Nak ceritakan lama pun. Mana? Saya nak cerita. Faham kan? Faham? Boleh faham ni? Faham ke ni? Kalau faham tak apa. Saya cerita tu mudah. Kalau tak faham, saya tak tahulah. Saya cakap bahasa Melayu. Bahasa putih saya tak apa kerti. Faham? Alhamdulillah. Jelas. Alhamdulillah. Bagus. Jelas. Jelas. Bagus. Jelas. Okey. Okey. Jelas tak apa. Saja orang tanya tadi, saya kata saya kena tunaikan hajat juga. Dia batuk. Dengar tuan-tuan. Orang batuk. Dengar nah. Pasal tanya Cik Upi, ada orang tanya saya masuk bila. Saya tanya saya masuk pi. Dia batuk. Macam mana orang nak berubat batuk? Selama saya tak cerita petua ni. Ni saya cerita pi bila nak habis saya cerita lah. Saya curi masa sikit, saya cerita petua. Baik. Batuk. Batuk ni saya kata nah. Orang kalau batuk kena tak asam keping. Tak apa, habis. Tak apa. Tanah air apa angin mahal muka tu saya tak tepi habis lah. Saya cerita pasal batuk lah. Sekian batuk. Kawan tanya batuk tak sembuh. Batuk ni kalau batuk tu kepala dia tangkap, perut kita tangkap, sakit. Saya faham. Kesian insyaAllah. Macam ni. Kena tak asam keping. Tak apa asam keping. Kena asam keping tak? Asam gelugok. Asam gelugok. Betul asam gelugok. Asam gelugok. Bukan asam Jawa lah. Kenal. Bagus. Saya ingat orang tak kenal. Tak kenal saya nak tunjuk esok. Asam gelugok. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan ambil asam gelugok lebih kurang dalam segenggam lah. Bukan sebelah penumbuk lah ni. Asam gelugok lebih segenggam. Tuan-tuan bakap sampai di mencarang. Tuan-tuan tumbuk. Tumbuk sampai hancur. Asam keping. 5 keping banyak aku tikut lah pandai-pandai. Bakar sampai jarang. Tuan-tuan tumbuk sampai hancur. Lepas tumbuk sampai hancur tu, tuan-tuan cari minyak angin cap kapak. Kena tak minyak angin cap kapak? Tak kena minyak angin cap kapak tak apa. Saya ada minyak angin cap parang. Ambil minyak angin cap kapak tadi tu, kita beli sepotong besar tu, kita gaul dia. Kenal alhamdulillah. Lah petua saja mudah-mudah ya tuan-tuan. Minyak angin cap kapak petua mudah-mudah ya.
Ambil dia tuang tu, kita gaul dia dengan asal keping yang kita bakar piarang sampai hancur. Tumbuk hancur, gaul kali. Bila gaul kali tu kita bekas, letak satu bekas. Jadi tolong ambil minyak angin cat kapak tadi, sapu kat kengkung ni. Ni, kat kengkung kita ni. Yang ada asam kejawa tadi tu. Lepas tu sejuk sikit. Jangan siap gam. Sejuk tu. Sejuk sikit biar benda tu masuk. Lagi dia kata isap gam lah. Jam saya. Jenis overhaul saya. Aduh. Saya cerita isap gam ni. Tunggu ni. Cik Pak Is. Saya dulu budak perempuan di Sungai Petani. Dengan budak lelaki di isap gam. Masa tu dekat hari Sabtu, dekat orang menjaga pasal malam pasal pagi. Gam cat senapang, betul gam cat senapang tunggu. Betul. Perempuan isap gam. Orang Melayu. Dengan lelaki dia, dengan boyfriend dia. Buah lagi isap. Dia seduk. Jumpa apa dia seduk. Dia letak di mulut dengan dia plastik. Macam mana saya tak tahu, saya isap gam. Dia seduk. Lepas tu saya tanya dia. Buat apa ni? Dia kata, dia tengah menghayati. Saya tak ingat bela. Ni perempuan menjawab. Saya tengah menghayati, kata. Saya tengah menghayati keindahan alam. Saya dengar Ustaz Asri. Saya tak boleh ingat dia. Dia kata saya tengah menghayati keindahan alam. Saya tanya, siapa? Kita bila kita rasa boleh sampai ke bulan ni, kata. Perempuan kata saya. Kita boleh buat, kita boleh rasa sampai ke bulan. Dia kata saya macam tu. Saya rasa macam nak tendang perempuan tu. Demi Allah di Sungai Petani. Kita lama lah. Sebut dia. Baik, kita ambil dia lah. Ingat. Ambil air asam keping tadi. Tumbuk semua bancok. Bubuh minyak cat kapak tadi tu. Gaul dia. Kita sapu kat tengkok ni. Lepas tu, hak tapan tangan tu kita letak, kita sejuk. Macam isap gam. Tapi jangan isap gam, tuan-tuan. Sejuk macam isap gam je. Macam tu. Jangan isap gam. Isap gam letih, tuan-tuan. Saya tak tanya kat apa. Petua saya bagi tuan-tuan lah guna memang out lah. Out meter. Ingat. Boleh tuan-tuan? Okey. Faham je lah. Memang ayah tahu. Memang. Boleh lah. Buat tu insya-Allah. Ingat. Sejuk macam isap gam. Jangan isap gam. Isap gam betul. Lagu tu. Terima kasih bagi love. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Okey dah. Sakit kepala. Okey, sakit kepala buat apa? Saya tanya dengar sakit kepala. Orang sakit kepala ni. Macam mana nak buat? Ni sakit kepala ni. Saya tahu orang sakit kepala ni makan ubat apa pun tak lepas dah. Habis Panadol dia makan. Dia migrain, makan ubat apa pun tak lepas. Kan? Dan tuan, dia sebenarnya saya buat doa lah. Tapi tak perlulah saya terima kasih bagi love lah. Saya nak ajak orang sakit kepala teruk lah. Tuan-tuan dengar lah saya kata orang sakit kepala teruk. Tuan-tuan besok, tuan-tuan pergi ambil daun kabu. Tuan-tuan tumbuk daun kabu tu. Ambil labu kunduk sikit. Blender labu kunduk tumbuk. Terima kasih bagi love. Hak sakit kepala teruk, migrain teruk-teruk ni. Dengar baik-baik. Ambil daun kabu kunduk tadi tu. Tuan tempek tempat yang sakit. Terima kasih bagi love. Saya lebuh, tak love. Betul-betul tak love. Kan? Tuan-tuan dengar. InsyaAllah tuan-tuan letak dan tu. Kat kepala insyaAllah dia akan masuk dalam otak kepala kita tu kan. Dia mesra masuk. Dia akan buka balik saraf kita yang tersepit. Oksigen akan masuk. Hilang sikit kepala. Buat kerak sikit lah. Jadi hak banyak tu jangan buang. Simpan dalam peti air. Boleh ha? Senang ya no? Habis kita no? Dah. Kita. InsyaAllah. Saya rasa dekat tu dah. Daun kabu. Jadi nah. Okay, alhamdulillah. Jadi saya kata dekat tu cukup ke 1 jam. Saya tidak 1 jam sebab saya tengok sini dah 32. Saya mula di pukul 10.30. Saya kira 1 jam saya berhenti lah. Okey. InsyaAllah. Esok kita sambung pula. InsyaAllah. Esok kita sambung pula cerita petua-petua. InsyaAllah. Boleh lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat tuan-tuan. Seduk macam isap gam. Jangan isap gam. Pening kepala kita dengar lagi. Boleh tak? Ingat. Tumbuk gancor, sapu angkum, lepas tu sedut sikit. Macam tu ya. Ingat jangan isap gam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi video. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi besok ya. Assalamualaikum.